forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Peguam Negara tolak representasi kes minyak masak anak Hamzah. Kita baca detail sikit dekat FMT ni. Jabatan Peguam Negara AGC menolak permohonan representasi. Dikemukakan peguam mewakili anak bekas Menteri Muhammad Faizal Hamzah 39 terhadap 9 petuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had tahun lalu. Okey, mari dengar respon Datuk Kamal Amir. Dah kita komen macam biasa. Ini saudara, kabarnya Jabatan Peguam Negara telah pun menolak representasi yang dikemukakan oleh anak kepada seorang bekas menteri berhubung pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi yang dihadapinya tahun lalu. Ketiganya, Jabatan Peguam Negara menolak representasi ini adalah penjelasan daripada pihak peguam bela mereka yang dituduh untuk membatalkan, tak boleh larikan pencarian. Tapi Jabatan Peguam Negara menolak. Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Orang Pengguna Nur Alimah Mat Sanusi memaklumkan keputusan itu pada Hakim Mazni Nawi di Mahkamah Session hari ini. Nur Alimah berkata beliau hanya menerima representasi daripada anak bekas menteri iaitu Muhammad Faizal Hamzah 39 tahun dan masih belum menerima representasi daripada Azizul Abdul Halim usia 50 tahun yang berdepan dengan pertuduhan yang sama. Jadi hari ini ditetapkan untuk keputusan representasi dan untuk makluman mahkamah. Pada tarikh lalu, pihak peguam bela bagi Azizul ada menyatakan untuk menghantar representasi. Namun, sehingga hari ini tiada representasi dihantar. Oleh demikian, pihak pendakwaan mohon mahkamah untuk menetapkan tarikh perbicaraan kes ini. Akhirnya, saudara, mahkamah memutuskan untuk menetapkan tarikh perbicaraan selama 10 hari bermula pada 5 Jun, 3 Julai, 10 Julai, 17 Julai, 24 Julai dan 31 Julai serta 7 Ogos, 14 Ogos, 21 Ogos dan 28 Ogos dengan kemungkinan memanggil sejumlah 15 orang saksi. Itulah saudara, bicara ni panjang. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Faizal dan Azizul mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had yang dibenarkan pada tahun lalu. Jadi mengikut pertuduhan, mereka sebagai pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Itu keadaannya saudara. Jadi pembicaraan akan diteruskan dan pejabat peguam negara menolak representasinya saudara. Hari ini saudara, selain di mahkamah, saya hari ini sekali lagi dalam keadaan demam-demam ni saudara, saya masih juga menonton apa yang berlaku di Parlimen. Sekali lagi saya rasa kecewa saudara. Amat mengecewakan saudara. Apabila petang tadi saudara, persidangan Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan. Saudara, apabila kehadiran ahli parlimen dikatakan tidak cukup quorum. Makanya Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan selama 2 minit, bunyi loceng. Kerana ahli-ahli parlimen tak ramai yang ada. Di saat rakyat menunggu, di saat negara mengharapkan. Kerana hari ini, menteri akan memberi penjelasan setiap persoalan yang mereka bangkitkan. Yang sempat saya dengar macam semalam, Menteri Ekonomi. Hari ini melibatkan Menteri Dalam Negeri. Saudara, begitu juga Menteri Komunikasi dan ada beberapa kementerian lain, saudara. Tapi, tiba-tiba ahli-ahli parlimen ni tak berminat berada dalam parlimen. Mengakibatkan tak cukup quorum. Sebab itu saya kata sekali lagi, saudara, saya harap agar Tan Sri Speaker dapat menyiarkan nama-nama mereka yang gagal berada di parlimen dan dihebahkan supaya pilihan raya akan datang tak ada lagi lah rakyat diperdaya untuk mengundi mereka sebagai wakil rakyat. Sia-sia saja saudara, rakyat menghantar mereka ke parlimen apabila mereka tidak hadir. Gaji allowance setiap bulan terima daripada duit rakyat, tapi mereka tidak hadir ke parlimen. Itu keadaan amat mengecewakan saya. Bila
apabila dibangkitkan persoalan tak cukup quorum, maka terpaksalah ditangguhkan seketika. Itu gambaran yang saya terima dari Parlimen, memang mengecewakan, dan saya berharaplah kalau boleh Dewan Rakyat mengeluarkan senarai nama mereka ini dan kita simpanlah di hati kita, simpan dalam simpanan kita. Bila sampai musim pilihan umum nanti, orang macam ni tak payahlah diberi semula, tak payah kita hantar mereka ke Parlimen. Tak ada keperluan untuk mereka dilantik sebagai wakil rakyat bagi saya. Lebih-lebih kawasan pembangkang kosong. Itu gambarannya. Saya haraplah agar keadaan ini dapat berulang, sebab besok paling penting saya, besok Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggulung perbahasan sekitar jam 5 petang. Perbahasan berhubung tentang bajet negara dan akan diadakan undian. Apakah ia diterima atau ditolak oleh ahli Parlimen. Besok penting. Tentulah besok lagi bergeduduklah Parlimen. Cuma saya mengharapkan saat mereka mau respon ataupun mau bercanggah pandangan dengan Datuk Anwar Ibrahim, perlulah mencari fakta-faktanya. Kalau tidak nanti percuma dia kena kunyah dengan Yang Amat Perdana Menteri. Kena ingat saudara, besok penting. Kerana besok hari Khamis, tanggal 2 November adalah hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menggulung perbahasan berhubung tentang bajet 2024 yang telah dibentangkan oleh beliau. Selepas itu, barulah pula nanti akan ada dalam jawatan kuasa tertentu. Tapi besok penting. Apakah bajet ini diterima atau ditolak oleh ahli-ahli Parlimen. Kita tunggu besok, saudara. Saya minta alhamdulillah, saudara. Saya difahamkan mulai 7 November. Mana lebih kurang 6 hari lagi, saudara. Pembayaran akhir sumbangan tunai ramah STR bagi tahun ini akan disalurkan kepada 5.5 juta penerima. Akan dilakukan secara berperingkat sebelum perayaan Deepavali. Pembayaran bermulakan pada 7 November ini membabitkan peruntukan sejumlah 2.1 bilion. Banyak, saudara. Artinya kerajaan menyediakan dana-dana untuk menjaga rakyat 2.1 bilion, saudara. Rakyat akan jumlahnya, kita dapat muka sedikit. Tapi bila dijumlahkan seluruhannya, 5.5 juta, saudara. Demikian menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang maklumkan dari jumlah itu seramai 5.22 juta penerima STR sedia ada bakal menerima bantuan tunai sampai ke tahap RM1,200, saudara. Memanglah bagi setengah orang RM1,200 tak ada apa-apalah. Tetapi kalau dikumpul semua berapa bilion, saudara. Katanya lebih 280,000 penerima baru yang telah pun diluluskan menerusi rayuan STR 2023 turut menerima bantuan tunai di bawah STR fasa 4. Dan mereka ni akan menerima sehingga 2,500 mengikut kategori kelaikan masing-masing. Pembayaran ini adalah bayaran akhir bagi tahun ini yang sepatutnya diterima sepanjang tahun ini. Ya, bayaran terakhir. Ada yang dapat 2,500. Hati-hati simpanlah kalau dapat duit lebih, saudara. Kerana tahun ini pihak kerajaan telah pun belanjakan hampir 8 bilion untuk STR kepada 8.7 juta penerima yang memanfaatkan hampir 60% penduduk dewasa Malaysia bagi membantu mereka menangani cabaran kos sara hidup. Nak marah kerajaan lagi ke, saudara? 8 bilion disediakan. Fikir-fikirlah, saudara. Sebab itu kadang-kadang saya tengok, saya lihat teman-teman bagi tulisan macam-macam. Saya kata, kenapa mereka tak pernah bersyukur? Kena bersyukur, saudara. 8 bilion kerajaan sediakan untuk membantu dalam STR. Bantuan rahmah, saudara. Dan proses ni masih berjalan lagi. Kalau anda tak dapat, boleh mengemukakan permohonan dan sebagainya. Itu tentang bantuan ramah. Kita tuan, komen saya baca detail-detail dekat FMT ni. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Nur Halimah Muhammad Sanusi di hadapan Hakim Mazni Nawawi pada prosiding di Mahkamah Seksyen Seremban. Faizal adalah anak pada bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang ketika ini Ketua Pembangkang. Pihak berwadaan juga memaklumkan belum menerima sebarang permohonan representasi daripada wakil seorang lagi orang kena saman OKS Azizul Abdul Halim. Okey, mari terus menyokong kajian Pro dan Pemana Ibrahim. Assalamualaikum.